Okay. Check sound. Testing. Sound okay ke? Okay, sebelum kita start live hari ini, kita check sound. Sound okay, boleh komen okay. Hello Queen 13. Cuin 13. Muhammad Hisham Muhammad join, terima kasih. Okey, boleh check sound dulu. Kalau okey boleh tulis di ruangan komen sound okey. Kim join, thank you yang sudi join. Sound okey ke guys? Kita minta komen untuk sound okey kita okey. Okay, kalau okey kita nak start kita punya live hari ini. Sound clear bos. Alright, thank you. Barang panas. Ini memang hot item barang panas. Alright. Okay, so okay, sound clear. Okay, cantik. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rancangan yang paling rare kebersihan nombor 1 di Malaysia, iaitu rancangan Bersih Dah Ke. Alright, so alhamdulillah hari ini kita di episod yang kelima. Episod yang kelima kita akan mengupas isu-isu yang berkenaan dengan perabot. Alright. Okay, sebelum tu, okay, yang mana join, kita ucapkan ribuan terima kasih pada hari ini yang join di live kita hari ini. Alright, so sebelum tu yang belum join lagi boleh share link kepada kenalan, kepada family agar semua dapat manfaat. InsyaAllah untuk solution di perabot. Kita akan kupas isu perabot. Alright. So yang berada jauh di Nun di sana, sebagai contoh berada jauh di Johor, di Pantai Timur. Okay, boleh komen siapa yang daripada Pantai Timur. Anda daripada mana? Anda berada daripada mana? Daripada Timur boleh tulis. Saya daripada Kelantan, saya daripada Perlis. So kami doakan di Otek, kami doakan semoga anda semua dipermudahkan urusan hari ini semudah-mudahnya dan diberi kesihatan yang paling baik sebaik-baiknya. Alright. Okay, sebelum saya nak kupas berkenaan dengan isu rancangan kebersihan nombor 1 hari ini, iaitu tajuk perabot anak tiri. Okay, sebelum tu saya nak cerita sikit apakah itu Otek. Okay, saya di sini sama. Awak di situ, saya di sini. Macam tu. Alright. Thank you kepada yang join live hari ini. Okay, so saya nak cerita sedikit apakah itu Otek. So, Otek adalah satu brand yang mempunyai kepakaran dalam bahan produk. Sebenarnya, Otek adalah satu brand yang mengeluarkan produk pembersihan yang merangkumi 3 kategori. Berapa kategori? 3 kategori. Kategori yang pertama adalah bahan pencuci. Kategori kedua adalah peralatan. Dan kategori yang ketiga adalah machinery. Alright. So, rancangan kebersihan nombor 1 di Malaysia, iaitu Otek Terjah, yang dibuat secara langsung untuk berkenaan dengan visi dan misi Otek, iaitu untuk melihat negara Malaysia terbersih global pada tahun 2030, bertepatan dengan dasar kebersihan negara yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan negara berada dalam keadaan bersih yang semaksimum yang boleh. So, wujudnya kami di Otek adalah berpegang teguh kepada prinsip untuk melihat negara Malaysia bersih, start daripada kebersihan diri, kebersihan di rumah, kebersihan di sekeliling kita dan seterusnya kebersihan untuk negara Malaysia. Alright, itu pengenalan serba sedikit apakah itu Otek dan apa yang Otek lakukan. Alright, okay.
terbaik Tuan. Okey, terima kasih Tuan Muhammad Ali Malaysia. Alright, antara fan yang setia, masih setia bersama Otek Malaysia, iaitu Otek Terjah dalam rancangan kebersihan nombor 1 Malaysia. Terima kasih kepada yang sudi join. Alright, kita ada Putri Zafira. Alright, okay, thank you Tuan Samah. Rancangan apa ni? Okay, rancangan kebersihan nombor 1 Malaysia untuk Putri Zafira. So, rancangan kebersihan nombor 1 Malaysia ini kita terjah di mana seluruh Malaysia yang collaborate dengan Otek Malaysia, di mana kita secara spontan, sebab kita kalau tengok sekarang ni saya berada di kedai perabot terpakar di area Semenyih, iaitu kedai perabot terpakar Al-Habsyi. So kita terjah di mana apakah solution yang kita boleh bagi dekat kedai perabot ni. So sebelum tu okay, kita nak invite wakil ataupun pemilik kedai perabot Al-Habsyi, iaitu Tuan Haris. So kita nak tahu sedikit apakah masalah yang beliau hadapi kat sini. Okay, so kita dipersilakan Tuan Haris. Alright. Okay, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, so boleh perkenalkan diri sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris. Dan kami dah beroperasi di kedai baru ni selama lebih kurang 3 bulan. Okay, sebelum ni kita beroperasi di Seksyen 4 Bandar Rincing, Semenyih. Okay. Alamat penuh dekat sini. Alamat penuh dekat sini, kalau ikutkan sini tanah lot, so saya pun tak tahu lot sini. So kalau ikut orang-orang Semenyih, kedai kami berdekatan dengan apartment Escort, bersebelahan dengan Pelangi Jaya Hardware. Okay, so sudah berapa lama berkecimpung dalam bisnes kedai perabot terpakai? Kalau ikutkan dari saya sekolah menengah lagi, dari sekolah menengah lagi memang saya selalu bantu ayah saya sendiri. Okay, pemilik asal kedai perabot terpakai Al-Habsyi ni adalah ayah saya sendiri. Okay, so daripada sekolah menengah memang saya kerap tolong dia. And then bila kami dah meningkat dewasa ni, ayah pun serap kami terus untuk handle perabot ni sendiri. So, family business lah. Ya, family business. So untuk buat pasal sekarang ni, saya, abang saya dan juga ayah saya sendirilah. Okay, alright. So last question untuk Tuan Haris, sebelum kita start demo. Alright, apakah masalah yang sering Tuan Haris hadapi lah, yang berada di sini ni sebagai business owner dekat kedai perabot terpakai? Okey, kalau masalah utama perabot-perabot terpakai ni, biasalah salah satunya dapat barang tu tak berapa nak cantik, kotor. Ada setengah tu kalau berasaskan kayu ataupun PVC, dia kusam. So banyak cara dah, kita dah pernah cuba, tapi still macam tu juga. Kurang macam tu lah. Okey, alright. Baik, terima kasih Tuan Haris. Okey, nanti kita jumpa selepas kita buat demo. Alright, okay guys. Okay, tuan dan puan, thank you. Menarik rancangan ni, bantu untuk kita memahami tentang cara menjaga. Okay, thank you so much. Alright, insyaAllah doakan kami dalam setiap rancangan, setiap episod dipermudahkan untuk bantu lebih ramai orang tahu tentang bagaimana cara menjaga kebersihan. Start daripada basuh tangan sampai kita nak bersih satu Malaysia. Alright. Okay, thank you untuk info. Alright. Most welcome untuk Putri Zafira. Okay, ingatkan rancangan jual apa? Tidak. Okay, so yang nak cari perabot terpakai boleh singgah di area Semenyih, iaitu kedai perabot terpakai Al-Habsyi. Alright. So hari ni kita nak terjah bagaimana kita nak cuci untuk perabot terpakai ni. Apakah masalah dan apakah solution? So kita nak capture dua ni. Alright. Okay, so sebelum start demo, so saya nak cerita sikit lah. Okay, secara literally, okay, untuk tajuk pada hari ini, episod yang kelima adalah perabot anak tiri. Okay, secara literally, mengikut Kamus Dewan, edisi ketiga, muka surat 802 jilid 18, perabot dierti kata adalah sebagai satu objek yang mudah dialih, yang menyokong, bertujuan untuk menyokong setiap aktiviti manusia seperti duduk, seperti makan dan tidur. Okey, untuk aktiviti
duduk, perabot yang digunakan adalah sofa, kerusi. Aktiviti untuk makan, kita menggunakan perabot adalah meja. Dan aktiviti untuk tidur adalah kita menggunakan katil. Alright. Itu mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan untuk maksud anak tiri, yang bermaksud anak kepada seseorang, ibu ataupun isteri dan suami yang dalam maksudnya anak kepada isteri atau suami seseorang yang berkahwin sebelumnya. Alright, itu maksud anak tiri. Secara konseptual, apa yang kita nak bawa hari ini adalah mengenai perabot anak tiri adalah mengikut kacamata kami di OTAK, kami melihat perabot seringkali dianaktirikan, yakni perabot dipandang sebelah mata, dibiarkan berhabuk, dibiarkan kusam, berkulat dan berbau. Dan kami di OTAK memfokuskan kebersihan di setiap rumah di seluruh Malaysia secara amnya. So, our point of view adalah untuk melihat negara bersih start daripada di rumah. So, kita nak zoom in pada hari ini iaitu perabot anak tiri, di mana perabot seringkali dianaktirikan, dibiarkan sesepi-sepinya. Sedih tuan-tuan, sedih. Kadang-kadang kita tengok baru beli, kita lap, betul? Kita sayang. Sebagai contoh perabot yang berada di rumah, sebagai contoh perabot yang mudah diconteng oleh anak. So kita akan buat demo, kita akan start demo di mana insya-Allah kita akan ada 5 jenis perabot yang berada di sini. Kita dah pick up di mana kita akan selesaikan masalah Tuan Haris, iaitu pemilik kepada perabot kedai perabot terpakar Al-Habsyi. Alright, okay, so thank you so much yang join. Alright, so let's go. Kita akan start demo untuk untuk masalah yang pertama. Alright. Okay, tuan dan puan. Alright, sebelum kita start sebaran cucian, so kita perlukan glove. Okay, untuk protection. Di mana kita risau tangan yang sensitif. So boleh pakai glove yang yang getah, yang kain. So tak ada masalah tuan-tuan. So saya memilih untuk yang getah. Okey. Kita pakai lagi satu. Sekejap ya tuan-tuan. Okey, yang sementara tu boleh share link live demo kita dekat kedai perabot terpakar Al-Habsyi. So boleh share link pada kawan-kawan dalam grup family supaya semua dapat manfaat daripada rancangan episod yang kelima hari ini. Alright. So nampak tak sabar tu. Okay, so untuk cucian dekat kedai perabot terpakar Al-Habsyi, kita menggunakan light. Okay, light adalah, nampak tuan? Okay, so kita menggunakan light, iaitu furniture cleaner. Alright. So caranya sangat mudah tuan. Okay, kita dekatkan kamera sikit Okay, dia abang nampak Okay, dekatkan lagi.
Okay, nampak nampak ada kesan. Okay, kita tengah adjust kita punya kamera. Sekejap ya, abang, adik, kakak. Okay, relax. Okay, kesan marker di mana saya tanya Tuan Haris, perabot ni dibeli daripada satu office yang membuat pemindahan lah. Maksudnya dia berpindah. So perabot ni dia let go, and then kedai perabot Al-Habsyi beli, tapi ada kesan marker bentuk X. Alright. So saya dah buat apa ni, satu garis untuk kita tengok before dan after. Okay, so kita sembur sedikit, and then kita gosok sikit. Untuk permanent untuk marker permanent, dia memerlukan sedikit masa untuk kita nampak kesan dia. So abang kakak boleh membuat semburan untuk kali kedua. So kita dah nampak dia punya marker pen dah tanggal. Kita nampak. So kita kena sental sikit lah, maksudnya sental sikit. So kita nampak terus hilang So kalau kita nampak kat bawah, kalau kita menggunakan air, dia akan sedikit lambat dan memakan masa yang panjang lah kalau kita guna air untuk kita nak sental. Tapi kita guna light, itu furniture cleaner, dan alhamdulillah ada kesan yang baik. Itu kita nampak atas clear dan bawah masih ada marker permanent lah. So kita test untuk apa ni, perabot yang kedua. Kita akan next pada perabot yang kedua, yang mana antara ramai yang mengalami isu masalah yang kedua ni, baik mak atau ayah seringkali dapat satu ujian apabila ada anak, dia sering conteng dekat meja, conteng dekat perabot almari, kabinet untuk TV. So dia conteng. So tuan boleh pergi dekat Otek Malaysia di Facebook ataupun YouTube ataupun di TikTok. Tuan dan puan boleh tengok satu video testimoni daripada customer yang membeli light. So dia try, mana dia ada satu masalah perabot dekat ruangan TV, perabot TV lah. Okay, so anak dia conteng. So alhamdulillah dia menggunakan light, dengan sekali sental, dua kali sental, alhamdulillah hilang. Alright. So kita pergi kepada di perabot yang kedua untuk kita tengok keberkesanan kita nak bantu kedai perabot Tapakat Al-Habsyi yang mengalami masalah kekotoran berada di perabot ketika beliau membeli daripada dekat luar lah, maksudnya dia beli daripada mungkin government, pejabat-pejabat. Alright, so masalah ni kita akan selesaikan, InsyaAllah. Alright, okay, jom. Okay, so kat sini nampak okay. Ni meja yang diconteng oleh pensel. Okay, so siapa yang ada masalah? Masalah kabinet yang diconteng oleh, sekejap saya pergi ambil air. So kita nak tengok kalau air dapat hilang atau tidak. Okay, so tuan boleh nampak abang kakak boleh nampak itu satu meja yang berwarna putih yang diconteng dengan pensel. Tetapi apabila kita menggunakan air, dia sukar untuk
dibersihkan. Alright. So saya ambil air Okay, saya ambil air. So saya letak. Dia sukar. Nampak tuan-tuan? Nampak? Dia sukar untuk dicuci. Bila air. Okay, boleh nampak Kalau nampak boleh komen. Nampak jelas. So susah dicuci kalau menggunakan air. Okay, so untuk ruangan sini, okay, insyaAllah kita try menggunakan light. So kita sembur. So 3 kali semburan. Okay, dan kita lap. Okay, tuan dan puan nampak so kotoran daripada pensil alhamdulillah hilang. So kita boleh nampak saya dah buat satu apa ni? Kita letak masketik untuk boleh nampak dia punya perbezaan. So kat sini masih terconteng. Kita menggunakan air susah untuk kotoran tu hilang. Dan sebelah ni alhamdulillah kita guna light. So kita dapat menanggalkan kotoran yang diconteng dengan menggunakan pensel. So siapa ada masalah ni? Boleh saya tahu dah bersih. Kedai kat mana? Kedai dekat jalan utama Semenyih. Kalau kedai untuk perabot terpakai Al-Habsyi ni boleh search. Boleh search kedai perabot terpakai Al-Habsyi area Semenyih. Kalau kedai fizikal Otek kita berada di Semenyih Central. Boleh dapatkan juga melalui store online di TikTok, di Shopee kita, di platform Lazada. Alright. Kotor memang boleh hilang ya, macam menarik. Betul tuan. Betul puan Putri Zafira. Betul. Okay, so berapa harga light? Okay, boleh tengok dekat beg kuning di TikTok. Kita akan ada satu, kita akan bagi satu hadiah kepada yang stay pada awal sampai habis rancangan episod kelima ni. Kita akan bagi hadiah. Okay, so boleh tahu siapa ada masalah yang pernah diconteng, perabot diconteng oleh anak. Biasalah anak kan, dia dalam proses untuk membesar, dia akal dia tu sel-sel berhubung. Dia panggil sel-sel berhubung. So insyaAllah kita settlekan masalah sebanyak masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. InsyaAllah kita cover di rancangan kebersihan nombor 1 di Malaysia, InsyaAllah Otek Terjah. So kepada yang ada isu ataupun ni, boleh contact kita punya hotline di talian 014-653-1800, and then boleh call direct, boleh WhatsApp bagi tahu pihak Otek, tim kami di Otek bagi tahu yang saya ada masalah sekian-sekian, tak ada masalah. Okay, so tuan dan puan boleh bagi tahu tim kami, call, WhatsApp apakah masalah yang anda hadapi. Bang, kalau nak beli secara bulk untuk kita jual ke orang, boleh ke? Barang panas, boleh, tak ada masalah. InsyaAllah call ataupun WhatsApp tim kami, InsyaAllah akan ada yang akan contact tuan barang panas. InsyaAllah kita boleh bantu untuk belian secara bulk. InsyaAllah boleh. Satu botol macam tuan review untuk light tu berapa liter? Okay, nampak Okay, untuk yang saya cuci ni, kita
light furniture cleaner. Kat situ dia tulis 500 ml. So untuk 500 ml satu botol ni. So insyaAllah dia akan bersihkan perabot, dia akan mewangikan, dia akan mengilatkan. So kita nampak tadi, dia bukan setakat bersih, maka pensel bersih, tapi dia boleh mewangikan dan boleh mengilatkan perabot tu. So bagus untuk yang ada perabot, dekat rumah banyak perabot kan, meja, sofa. So insyaAllah jari kita pergi kat sofa yang ada kekotoran hitam semua, insyaAllah kita akan bantu anda semua dan juga kedai perabot ni untuk selesaikan masalah yang mereka hadapi, insyaAllah. Okey, Tuan Muhammad Jamil 500 ml sahaja. Alright, so besar ni 500 ml. Dan kalau yang untuk kegunaan besar seperti owner-owner kepada kedai perabot, so saya suggest untuk boleh request kepada 5 liter, sebab kita ada juga 5 liter dan kita juga ada untuk 10 liter secara besar. So kalau yang penggunaan kerap kali banyak barang seperti kedai perabot, so diorang boleh refill lah. Maksudnya kita akan bagi satu botol untuk mereka refill. Alright, okay, baik. Thank you Tuan Muhammad Jamil. Alright, so sekejap lagi, dalam masa kiraan 10, kita akan berpindah kepada next perabot, iaitu perabot yang ketiga, isu yang ketiga di meja. Alright, so kita pergi dekat meja dan kita tengok kan, adakah light dapat bantu selesaikan masalah Tuan Haris, iaitu perabot kita nak bersih, wangi dan berkilat. Alright, okay, so okey, nampak ini. Okey, so perabot tadi. So perabot boleh jadi diperbuat daripada kayu, plastik dan logam. Okey, mengikut arkeologi penyelidikan, seluruh daripada 30 tahun yang lalu, manusia menggunakan mereka cipta perabot daripada batu, kayu dan juga tulang binatang. Kalau mengikutkan zaman 30,000 tahun yang lalu, itu mengikut arkeologi penyelidikan lah. Dia menunjukkan bahawasanya manusia pada zaman tu dia nak buat perabot menggunakan batu, kayu dan daripada tulang binatang. Alright, so nak cerita yang pada zaman dahulu perabot dah ada, tuan dan puan. So kalau tengok pada zaman 2020-an ni kan, zaman era modernisasi, globalisasi, memang perabot tak lekang dek panas kan. Nak cerita yang terlalu banyak. Dia punya advance, sofa, kerusi, meja, kalau kita tengok di IKEA, so pelbagai perabot. Tetapi perabot kita nak pastikan tidak dianaktirikan. Bertepatan dengan episod pada hari ini, iaitu perabot dianaktirikan, perabot anak tiri. So jangan tuan-tuan, kan, kita kena bagi perhatian dekat perabot yang mana kita boleh cuci 3 minggu sekali. Kalau yang rajin mungkin 2 minggu sekali. Kita tengok bergantung kepada perabot tu. So kalau perabot tu berabuk, kita nak bagi kilat kan, tambah-tambah kalau nak raya dah ni, tahun ni kita nak beraya dengan perabot yang macam tu. Yang Allah, maksudnya kalau saudara datang tu, kalau mak mertua datang, dia lalu je sebelah perabot, dia nampak Masya Allah, perabot tu wangi satu kan, dah lah bersih, wangi, berkilat tuan dan puan. Masya Allah kan. Dia menambahkan rasa kasih sayang isteri. Kalau si suami dia nak buat surprise kan, bagi yang kebanyakan kita boleh buat surprise ataupun boleh bantu para isteri, kita bersih perabot yang ada kat rumah. So boleh dapatkan light ataupun mana-mana produk yang diyakini boleh menyelesaikan masalah tu, kita cuci kan. Kita cuci perabot and then kita pun tunggu dia balik kan. Tunggu dia balik, kita kata okey,
kita dah bantu sedikit kan, apa yang kesulitan serumah ataupun mungkin wanita yang berkejaya, so dia tak ada masa, so si suami bantu. Sebab apa? Kat situ adalah untuk kita selesaikan masalah yang berada di rumah, kebersihan rumah, dan dia pun akan bertambah sayang tuan dan puan. Macam tu. Alright. Okay, so kita start Untuk ini kita pergi dekat perabot kayu, di mana meja kayu. So kita setting sikit kamera. Okay. Zoom in dekat ini meja kayu. Kalau kita tengok berabuk. Okay, abang dan kakak boleh tengok berabuk. Di mana keseluruhan ni. Siap, ada tanda harga lagi. Ada tanda harga lagi tuan. 420 meja kayu. Okay, tapi kita tidak untuk menjual meja ataupun perabot, mana-mana perabot. Tidak. Tapi hari ni kita nak terjah di kedai perabot terpakat untuk selesaikan masalah perabot. Alright. So kita nampak kat sini ni berabot. So bagaimana kita nak bersih, kita nak bagi berkilat dan wangi. Alright. Bagus produk ni ya. Kalau macam tu saya nak belilah dan saya syukurkan pada tuan. Okey. Terima kasih tuan. Cantik hujan tu sampai mak tua pun terpikat. Betul. So mak mertua kan, dia akan rasa macam senang sikit. Dia rasa senang, dia rasa macam bagus. Bagus menantu dia ni. Kan? Jaga, maksudnya kalau menantu dia boleh jaga perabot bersih, confirm kan menantu dia boleh jaga anak dia dengan baik. Tu hujah yang kedua. Alright. Okay. So tanpa melengahkan masa kat sini kita nampak meja berabuk, meja kayu. Kita menggunakan semburan light kat sini. Okey. Apabila kita dah sembuh menggunakan light, so kita hanya cuci saja. Kita sental sikit. Kita sental dengan penuh keikhlasan tuan dan puan. Kita sental dengan penuh, kata apa? Penuh kasih sayang lah maksudnya. Kita sental dengan sesedap, secukup rasa. Macam tu. So kita dah nampak dia dah bersih daripada habuk. Dan dia berbau wangi dan dia berkilat. Kalau kita tengok, di compare dengan sebelah, dia masih berabuk dan tidak berkilat. Dan dia berbau lah maksudnya. Kalau perabot-perabot lama dia akan sedikit berbau. So kita nampak solution, iaitu dapat bantu perabot untuk mengekalkan kilat, mengekalkan kebersihan dia dan mewangikan. Alright. So kalau tuan dan puan nak lebih berkilat, boleh buat semburan untuk kali kedua. Kan, kita sembuh kali kedua dan sental sikit, gosok-gosok. Okay, so dia akan lebih berkilat. So nampak dia punya masalah perabot. 1Z. Okay, thank you 1Z. Wow, alright. So insyaAllah kita bantu selesaikan masalah yang keempat yang berada di kedai perabot. So mungkin masalah dekat sini sama dengan masalah yang tuan dan puan hadapi dekat rumah, iaitu perabot yang diconteng oleh anak, yang ada marker permanen, meja kayu yang berabuk. Kalau sofa leather boleh guna tak? Okay, sofa leather kita cover last. Kita buat lemo last sofa leather. Kita tengok sofa leather ni dapat diselesaikan daripada kotoran atau tidak. Okay, sekejap lagi kita cover barang panas. Alright. Okay, so kita dah selesai untuk meja kayu. So kita pergi dekat next perabot, iaitu kita nak tengok perabot kayu juga yang ni, tapi berwarna hitam. Dia berabuk sama dengan kayu, tapi ni warna hitam sikit lah. Okay, jom. Okay, kalau tuan dan puan tengok, okay, kita adjust kamera sikit. Okay, ni meja hitam.
dia sedikit berabuk sama macam kayu. Okay, so saya dah buat satu garisan masking tape untuk kita tengok perbezaan dia. So boleh nampak boleh komen dan nampak dengan jelas. Okay, so saya akan sembur. So kita gosok sama juga, gosok dengan penuh keikhlasan. InsyaAllah setiap perkara yang dimulakan dengan ikhlasan, InsyaAllah dia berakhir dengan keredaan. InsyaAllah. Alright, so kita nampak dia membersihkan kotoran debu-debu semua. So dia bagi kilat dan dia ada sedikit bau wangi. Alright, so tuan boleh nampak, abang akak boleh nampak. Kita nampak dia punya tu. Okay, so itu antara masalah yang Tuan Haris hadapi, atau mungkin kita semua yang dekat, ibu-ibu dekat rumah, kakak-kakak dekat rumah, di mana perabot meja memang orang kata apa, senang untuk berabuk, berdebu. Dia akan kadang-kadang berkulat, dia rasa kusam. So kita nak bantu. So untuk kayu pun kita boleh guna light, dan untuk plastik pun kita boleh guna. So untuk last kita punya demo dekat kedai perabot terpakar Al-Habsyi, kita akan terjah dekat perabot yang bernama sofa. So kita nak tengok adakah kotoran yang dekat sofa tu hilang. Kotoran warna hitam. Alright. Bang, light kalau pakai kat perabot kayu tu tak rosak ke? Alhamdulillah setakat ni feedback daripada customer, so far alhamdulillah feedback yang baik, dan insyaAllah dia tidak akan merosakkan perabot kayu. Malah dia akan membersihkan, dia akan bagi kilat, dia akan mewangikan. Alright. Okay, so kita jom kepada last kita punya demo untuk perabot yang bernama sofa. Okay, alright, jom. Okay, tuan dah nampak ini sofa. Okay, sofa dia punya kotoran hitam. Kita nampak hitam. Okay, so saya dah buat pecahan dengan masking tape. So kita nak tengok perbezaan. Okay, so nampak tuan? Tuan dan puan nampak? Adik kakak nampak Abang kakak nampak ni kotoran hitam. Okay, so kita nak cuci. Kita menggunakan light, tersembur, dan kita try gosok. Kita sentak sikit. Okay, untuk nampak lagi bersih, kita sembur untuk kali kedua. Sebab untuk kotoran yang degil jugalah kan, kita boleh dikatakan kotoran yang degil. So kita perlukan round kedua untuk kita nampak kebersihan tu yang dekat sofa. Kita nampak kotoran tu hilang. So abang kakak nampak dia punya kotoran hitam tu dah hilang. Okay, kita tengok yang sebelah ni. Okay, sebelah ni dia ada macam hitam
daki je, rasanya daki-daki ataupun abu-abu lama semua. So hitam dia. Ni yang sebelah dia kita dah cuci dengan light. So nampak dia punya kotoran tu dah hilang dan dia sedikit warna tu naik, seri dia berkilat dan dia berbau wangi. Alright. Ada soalan Ya. Okay, sekejap kita setting kamera sikit. Light ni chemical ke bang? Tak apa ke kena tangan? Light dia bukan chemical tuan. Barang panas. Dia bukan. Yang mana diformulasi untuk kegunaan perabot, iaitu furniture. Untuk kita bersih perabot. So tak ada masalah. Tak apa ke kena tangan, tak ada masalah kena tangan. Tapi untuk protection, ada tangan yang sensitif dengan sebarang produk yang dekat luar. So saya advise untuk pakai sarung tangan untuk protection. Tapi kalau kena tangan tak ada masalah. InsyaAllah. Jangan minum je bang. Kalau minum, InsyaAllah kan. Lajulah kita ke taman-taman syurga. Gurau-gurau je. Alright. Okay, light ni okay. Betul. So menjawab soalan tuan, barang panas. Barang panas ni kita nak tahu juga kan siapa, nama dia, asal daripada mana. So boleh komen boleh komen. So kita dah terjah 5 masalah yang dihadapi oleh Tuan Haris di kedai perabot terpakai. So setakat ni clear. Ada soalan apa-apa boleh letak dekat ruangan komen. Kalau yang tak sempat untuk komen, boleh pergi dekat kita punya talian hotline Otek Malaysia. So kat situ boleh call direct kita punya team, WhatsApp direct kita punya team, bagi tahu ada masalah berkenaan dengan kebersihan. So insyaAllah kita bantu untuk selesaikan. Alright. Okay, so kita settle cover 5 kekotoran ataupun masalah yang berada di kedai perabot dan juga di perabot-perabot di rumah. So kita dah tunjuk 5 demo. Alright. So next kita akan panggil Tuan Haris. Ada gift ke? Saya perak abang, nanti saya order. Okay. Selepas kita akan panggil Tuan Haris kan. Kita akan panggil Tuan Haris dan kita tengok apa feedback beliau, dan selepas tu kita akan ada hadiah. Kita ada hadiah kepada yang stay sampai akhir live kita. Alright. Don't worry barang panas. Okay, don't worry. Sekejap lagi saya akan bagi tahu. Alright. So kita akan pergi jumpa Tuan Haris dan kita akan tanya apakah feedback dia. Alright. Jom. Okay. Alright, so tertunggu juga gift ni. Alright. User 7018. Panjang. Okay, boleh. Baik. Okay, so kita panggil Tuan Haris. Kita nak tahu juga apakah feedback daripada beliau. Sebab ni live beliau tengok. Dan ini secara spontan kita terjah dekat kedai perabot Al-Habsyi. Alright, so kita nak panggil Tuan Haris. Okay. Okay, nampak Okay, alright. Okay, Tuan Haris, first of all lah, kita terima kasih kerana
sudi menerima kunjungan daripada Autek untuk buat satu rancangan kebersihan, iaitu kita terjah di kedai perabot untuk kita cuci masalah dekat perabot lah. Okay, so setelah Tuan Haris tengok demo yang kami buat, apa feedback Tuan Haris? Okey, setakat ni apa yang saya tengok untuk 5 barang tadi memang sangat puas hati lah. Kalau contoh yang paling besar sekali macam marker pen permanen tadi, dan juga kesan conteng untuk pensel ataupun pensel warna lah. So kebanyakannya barang kita memang kita dapat benda-benda yang macam tu. So untuk cuci tu agak makan masa jugalah. Kadang-kadang sampai memang kita tak dapat nak cuci. So terpaksa jual dengan keadaan yang sedia ada. Macam tu. Okay, alright. So kita terima kasih kepada Tuan Haris. Alright. Okay, so untuk anda semua yang masih stay okay, nak juga gift tu. Okay, boleh Ibu Fitih, boleh. Boleh Bu. Jangan risau. Alright. Okay, so giftnya adalah, okay, kita nak bagi hadiah kepada yang masih stay dekat episod yang kelima dalam rancangan kebersihan nombor 1 Malaysia. So kita nak bagi gift di mana dekat beg kuning ada, kita letak like okey, dekat beg kuning kita letak like, di mana pembelian like untuk yang berada dalam live untuk yang berada live, pembelian like kita akan bagi free gift Dion, iaitu untuk penghalau serangga Dion. Kita akan bagi satu botol Dion untuk penghalau serangga. Di mana setiap pembelian like kita bagi kepada anda yang masih stay, yang masih support, yang masih sudi setia bersama kami di Tim Autek terjah di kedai perabot untuk episod yang kelima. Alright. So itu sahaja daripada kami di Tim Autek, dan doakan untuk di next episode dipermudahkan urusan, dan terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada anda semua, dan kita berharapkan sokongan anda semua, doa anda semua untuk kita bersihkan Malaysia, untuk menjadi Malaysia terbersih global. Alright, itu saja daripada kami di Tim Autek. Alright, so jumpa di next episode. Apa-apa pun boleh like, boleh komen, boleh subscribe di channel YouTube, and then boleh pergi dekat TikTok Autek Malaysia, dan boleh pergi dekat store untuk melihat apa bahan pencuci yang diperlukan. Tapi sebelum itu boleh contact hotline kami di talian 014 563 1800. Boleh contact, boleh WhatsApp bagi tahu apa masalah, insya-Allah kita bantu. Alright. So itu saja daripada kami pada hari ini di rancangan yang paling rare, rancangan kebersihan nombor 1 Malaysia, iaitu rancangan Bersih Daka. So jumpa lagi di next episode. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay.